Kembali lagi dalam ulasan Rock Kapak. Dalam episod-episod yang lalu, pastinya para penonton perasan yang di lewat 80 ke awal 90-an telah muncul tersangat banyak kumpulan rock melahirkan album dari berbagai-bagai syarikat rakaman. Malah, ada juga syarikat yang bukan dari latar belakang muzik juga turut sama muncul untuk memeriahkan industri serta mencuba nasib dalam industri muzik rock negara. Dan cerita itulah yang akan diceritakan oleh gua untuk episod kali ini. Bagi mereka yang baru mengikuti channel ini, pastikan 2 orang subscribe agar tidak ketinggalan untuk mengikuti kisah-kisah menarik di zaman rock kita dahulu. Album Heavia telah diterbitkan pada tahun 1951 menerusi syarikat rakaman baru iaitu PK Records. Syarikat ini sebenarnya milik syarikat peladangan getah yang ingin mencuba nasib dalam industri muzik setelah melihat populariti muzik rock yang amat tinggi menjelang lewat 80-an. Mereka telah melantik Encik Azaran iaitu abang kandung kepada Joe Wings untuk mencari bakat-bakat pemuzik rock berbakat untuk dijadikan artis rakaman mereka. Pertemuan Azaran dengan sebuah kumpulan yang amat aktif bermain di klub malam pada tahun 1990 telah membuka jalan untuk PK Records menandatangani kontrak bersama artis pertama mereka itu. Kumpulan itu adalah Girls Pet. Diasaskan di Selayang, Selangor pada 1987. Kumpulan Girls Pet merupakan sebuah kumpulan yang amat dikenali di klub-klub malam sekitar ibu kota. Ya, mereka adalah sebuah kumpulan rock yang lebih fokus bermain di klub malam berbanding di tapak expo, pertandingan atau mencari peluang rakaman. Meskipun begitu, Girls Pet juga sememangnya ada menyertai beberapa pertandingan rock sekadar untuk melepaskan keseronokan beraksi di atas pentas dan mencuba skill mereka. Antara pertandingan rock terkenal yang pernah disertai Girls Pet adalah Juara Rock Galactica 1988 yang merupakan salah satu dari banyak pertandingan rock yang amat meriah pada masa itu. Girls Pet telah diundang untuk kontrak rakaman album bersama PK Records. Memikirkan sekadar untuk mencuba peluang yang diberi, mereka telah menerima tawaran itu. Namun sebelum bermulanya rakaman, pihak syarikat telah meminta mereka menukarkan vokalis mereka iaitu Halim kepada vokalis lain. Hal ini menimbulkan sedikit rasa tidak senang ahli Girls Pet. Malah nama kumpulan mereka juga turut ditukar ke Heavia yang diambil dari nama biji getah, menandakan mereka sebuah kumpulan wakil dari syarikat peladangan getah. PK Records mengadakan sesi uji bakat vokalis di kompleks wilayah Kuala Lumpur pada 1990 dan seorang penyanyi solo rock dari syarikat PMI iaitu Shah telah dipilih sebagai penyanyi baru Heavia untuk rakaman album. Proses rakaman bermula pada lewat 1990. Namun disebabkan kesibukan kontrak kerja kelab malam pemuzik-pemuzik Heavia, mereka tidak dapat menumpukan komitmen pada rakaman. Hanya sebuah sahaja lagu dimainkan Heavia sendiri. Lagu instrumental ciptaan mereka sendiri berjudul Kehilangan. Selebihnya dimainkan oleh sessionis. Album Heavia terbit pada tahun 1991 menerusi PK Records. Alright, jadi korang dah tengok tadi sedikit latar belakang pasal kumpulan Heavia. Ramai yang tak tahu sebenarnya dia berasal daripada kumpulan Girls Pet. Memang unik lah jalan cerita dia sebenarnya. Okay, kita tengok dulu keset dia apa-apa hal sebelum ulas. Okey, jadi kaset ni merupakan satu-satunya terbitan syarikat PK Records ya. PK Records seperti kita ceritakan tadi lah, sebenarnya syarikat peladangan getah yang nak mencuba nasib dalam industri muzik. Sebab pada masa tu memang rock sangat popular lah, jadi diorang ni nak cuba nasib lah. Tapi apa masalah pada album ni korang rasa? Korang tengok betul-betul apa masalah dia? Apa masalah pada kaset ni?
Dan untuk maklumat, kaset ni sangat mudah didapati hingga hari ini. Kalau korang dapat pergi ke kedai-kedai kaset, korang boleh jumpa sebenarnya album ni lagi. Masih dijual di rak-rak kaset. Macam contoh aku ada pergi dekat Melody Music Center Ipoh, masih terjual kaset ni di rak kaset. Malah ikut harga asal dia, iaitu RM14 macam tu. Dia tak ikut harga-harga kaset standard rock kapak sekarang ni. Mungkin owner kedai pun tak tahu ni sebenarnya adalah kumpulan rock kapak. Apa masalah dia? Masalah dia adalah pada cover album. Sebenarnya pada pandangan aku, cover album yang langsung tak menarik ni, langsung tak bercirikan rock, dengan logo yang dilukiskan menggunakan pin agaknya zaman tu, agak pixelated kat situ. Tengok tulisan dia macam bengkak-bengkok. Lepas tu cover dia, itulah macam aku cakap, memang tak cantik langsung lah, langsung tak rock lah. Ya, faham dia nak tunjukkan konsep yang kumpulan Hevia ni adalah kumpulan peladangan getah punya artis. Tapi itulah tak sesuai sebenarnya. Bila kau buat macam ni, nilai-nilai rock dia dah hilang. Jadi peminat rock pada masa tu tengok album ni album apa ni, tak nak belilah. Tambahan lagi, lagu Terusik Nada Indah, iaitu lagu paling hit Hevia, memang kerap juga masuk radio dulu, tapi mungkin tak cukup kuat lagi untuk buatkan kumpulan Hevia ni peminat beli. Sebab ialah macam kita cerita, 1991 memang tersangat banyak album. Jadi orang akan terlepas pandang. Nak lagi cover album yang langsung tak menarik macam ni lah. Dia bagi letak gambar cover Sir Henry Wickham. Katanya beliau lah orang bertanggungjawab membawa biji getah dari Brazil ke Asia Tenggara. Okey, so gitar elektrik dan mikrofon diletakkan di sini sebagai menunjukkan syarikat peladangan getah ni nak mencuba ke arah muzik lah. Tapi konsep ni memang tak kena, tak cantik. Nak kena buat bagi rock sikit lah patutnya kan. Okey dah, kita berhenti pasal tu. Kita cerita pasal apa lain-lain benda dalam inlay ni Okey, jadi seperti diberitahu tadi, majoriti adalah lagu ciptaan komposer, di mana penerbitnya adalah Awang BPR. Awang BPR dilantik sebagai penerbit. Juga ada lagu JS Kevin juga dalam ni. Kita boleh nampak lagu Awang pun ada, lagu JS Kevin. Dan Hevia hanya ada satu lagu lah, macam aku cerita tadi, Kehilangan. Sebab ini je yang dia sempat buat. Yelah, dia orang band yang lebih aktif di klub malam, jadi dia orang tak fikir pun pasal recording sangat sebenarnya. Kat sini pun ada cover, ada gambar ahli Hevia. Aku rasa kalau dia orang pakai gambar yang tadi aku tunjuk tu kan, ya, gambar dia orang berlima berdiri tegak tu, akan nampak lebih rock. Yang ni kurang rock sikit sebab dia gelap kat satu hal, tak apa-apa jelas. Di belakang macam biasa ada lirik. Tapi inlay kertas dia sangat berkualiti, yang berkilat. Dan untuk maklumat korang, kaset yang aku punya ni sebenarnya adalah open seal. Aku dapat baru, ya, pada harga yang aku cakap tu, RM14 je. Jadi pada mereka yang belum memiliki kaset ni, boleh segera pergi ke mana-mana kedai kaset yang korang tahu, cari apa ni, memang ada dijual. Tapi tak tahulah kot, lepas tengok video ni dia orang tahu ni adalah kaset rock kapak, dia akan naik ke harga, kita tak tahulah kan. Okey, jadi kaset dia disebabkan tahun 1991 memang dah pakai jenis lah. Okey, tanpa buang masa, jom kita ulas, banyak cakap sangat.
Album Heavier merupakan percubaan syarikat PK untuk menceburi bidang industri muzik. Namun disebabkan sambutan yang kurang memuaskan, syarikat tersebut tidak meneruskan apa-apa projek dalam bidang muzik. Ini termasuklah Heavier yang dibiarkan gantung tak bertali. Malah, selepas terbitnya album, pemuzik-pemuzik Heavier juga tidak dapat memberikan komitmen untuk promosi album kerana kesibukan mereka bermain kelab malam. Hal ini membuatkan pemuzik Heavier kembali aktif sebagai girls band bersama vokalis asal mereka Halim. Manakala Shah meneruskan perjalanan muzikalnya dengan mencari ahli-ahli baru untuk projek seterusnya. Nak tahu kisah Shah bersama kumpulan barunya? Nantikan episod selanjutnya, saga terakhir dari kisah chapters Roses dan Heavier, iaitu kumpulan Voice.